Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Keri. Aku rasa sebenarnya apa yang berlaku, krisis antara Salah dengan Liverpool ni nampak gayanya so far macam benefit Liverpool. um, Sekejap. Sebab aku expect kalau apa-apa pun the worst thing akan happen adalah Liverpool crumble. Bro, tapi game writer ni aku rasa this is the best Liverpool attacking play yang aku pernah nampak since beberapa game lepas. Aku tak ingat lah. And sayang lah sebab aku dah nampak semua momentum dah sedap. And kita akan sembang sikit sebab aku rasa style of play ataupun combination formation baru daripada slot ni aku rasa yang membuatkan kita nampak the best of Liverpool so far, especially dengan kemenangan 2-0 ni. Yes, defense Liverpool still problematic lah, and the amount of chance diorang concede agak merunsingkan lagi untuk aku, tak meyakinkan aku lagi. Tapi yang bestnya kali ni adalah sebab diorang clinical, banyak player sign dan sebagainya. Ekitike juga yang menyelamatkan keadaan bro. Hugo Ekitike Mamat ni pada Bundesliga, liga yang mana aku rasa macam ramai orang tak rate, termasuklah aku sendiri. Aku rasa macam kalau kita tengok dari segi sejarah, ramai player datang dari sini yang rocket-rocket macam Auba ke, De Bruyne dan sebagainya. Cuma ketika join playlist yang baru lah, sebab aku kena faham Ekitike ni yang sepatutnya sign orang adalah Newcastle. So aku tak tahu ke mana Newcastle jumpa play-play ni. Memanglah semua orang tahu Ekitike, aku pun dah dengar dah masa dia kat PSG, pergi sign untuk PSG semua. Cuma maksud aku adalah macam mana Newcastle boleh tahu nak ambil risk on certain players tu and berbaloi in terms of striker position. Sebab kalau aku tengok, aku tak tahu siapa yang scout striker diorang. Sebab mula Izzak bro perform, so sekarang Ekitike perform, lepas tu tak dapat semua ambil Altamade pun solid juga, tak ada teruk sangat. So kita nampak Liverpool yang sign dia dulu bukan sign Izzak dulu, tapi performance menunjukkan yang mana sebenarnya Liverpool sekarang ni memang tak main-main. Itu apa yang aku boleh cakap, Liverpool tak main-main. Sebab tengok result je lah dan buatkan kau dah Palms ni apa yang jadi sekarang ni. And 2-0 ni bukan kebetulan, sebab kau tengok style of play kan, and keberanian slot untuk ubah sistem sedikit, letak Jones ke midfield yang mana Jones akan drop deep and akan jadi that guy yang cuba main style dadak Spanish, bawa bola pada bawah, minta bola, receive bola dari situ, try to create apa-apa. And sebabkan kalau kau tengok Kerkes nak nampak makin selesa, bukan kebetulan. Kau tak henyak dia in terms of left back style slot pada awal season. Hari tu yang terpaksa ubah sistem tu, membuatkan semua player makin tak perform, and benda tu membuatkan dia nampak lagi selesa attacking wise. And Verts pun nampak makin selesa. Dia tahu dia main ke half space antara belaki dengan tengah, so membuatkan dia pun lebih yakin. Cuma aku nak tengok lebih pada Verts, dan aku tak tahu sama ada dia ada capability untuk berikan lebih ataupun tak. Sebab this is the time to step up and AFCON, so banyak tanggungjawab akan diletakkan ke atas Verts. So Bosley, kalau tak ada role mana, aku mana cakap kalau tak ada role mana pun dia member akan perform. Is this that Verts punya combination dengan Ekitike ni yang mahal. Dua ni adalah benda yang kalau keep on macam ni, and bila semua dah tahu tahap kebahayaan Ekitike, bila semua nak double up Ekitike, aku takut Liverpool tak boleh nak score kalau Verts tak step up. So Verts memang perlu step up untuk beri ruang lagi kepada Ekitike, macam mana Ekitike dapat ruang double dalam game ni. So itu kalau gol kedua tu ialah lebih kepada chance yang di create of Mo, walaupun di kala mana masalah fans dah start turn off kepada Mo, tapi nampak gayanya lepas season ni buatkan orang terpaksa sedar bahawa ni adalah player paling penting yang sejarah diorang ada one of the main reason diorang dekat mana is Mo Salah. And Mo Salah punya ketiadaan lepas ni aku rasa memberi impact yang besar kepada the whole team. Cuma kelebihan dalam game ni adalah akhirnya ni aku nak tengok pada slot, and aku rasa korang sama, kita nak tengok slot berani sikit. Jangan takut sangat untuk drop certain players, untuk apa panggil try a new formation, especially bila kau tengok formation kau tak berkesan. Kau start menang the season dengan season lepas dengan style yang tahun lepas style yang fix, kau tahu siapa first 11. And game ni pula kalau kau tengok, bukan kebetulan mendapat result, sebab opposition akan tahu cara untuk hadap. Kau dah tengok komen last season, apa mindset kau, cara kau manage the team. So dah tahu macam tu. Bila kita tengok dalam game ni, tak kebetulan dapat result macam dia dapat sekarang. Cuma bila tak ada Salah ni, kita tengok macam mana dia nak cuba adapt, cuba adapt. Aku tak tahu sebab aku dengar cerita macam diorang pun nak semenyo apa semua bagai. And honestly aku tak rasa diorang patut sign sekarang, sebab
Player-player diorang ada kena bagi diorang klik dulu, especially Isak kan. Sebab kalau diorang terus macam ni Asyik nak sign, aku rasa ni bukan style Liverpool pun. Memang diorang akan makan diri sendiri dengan masalah financial apa semua. Tak pasal diorang terpaksa lepaskan Mosalah awal pada waktunya sebabkan masalah financial. Dan aku rasa betul antara benda yang cuba untuk elak sebenarnya. So Liverpool game ni just kena improve defensively sebab game ni at home tapi concede banyak gila chance. Kalau team tu clinical sikit macam Fulham ke apa, aku sudah kena hukum lagi-lagi kalau macam Villa ke apa. Sebab Brighton ni kita semua tahu ada orang memang team yang memang berani take the risk. Sebab tu diorang ada kat mana diorang ada dalam Liga. Tapi sometimes defense diorang memang merunsingkan Tapi itu pun dalam game ni AKTK je yang berani untuk tanya persoalan defense kepada Liverpool. So Liverpool adakah still competing untuk title race? Aku rasa tak possible. By the time of AFCON tu diorang dah start masuk top 4 balik. Cuma diorang kena konsisten dengan macam ni The fact that aku tahu the fact that diorang boleh keep Virgil van Dijk fit the whole game, aku tak tahu apa. Dah berumur. The fact that dia boleh keep on fit, and aku tak faham apa masalah Arsenal sebab asal setiap game mesti ada defender injured tu, tak boleh belas And the fact that Liverpool boleh keep on defenders, so most of defenders yang penting semua fit. Kena bagi shout out kat team physio, team medical staff kena naikkan gaji diorang aku rasa. Sebab kan tu aku rasa tak ada reason untuk diorang tak compete sebenarnya at title compared to team-team yang banyak injury, yang tak boleh dan sukar untuk compete for title